Tadi kita ada news yang saya tengok adalah, sorry lambat sikit. So saya belum email lagi indikator yang saya nak bagi dengan korang tu. Sebab saya tengok baru beberapa orang yang hantar email dengan saya. Okay, lagipun saya nak bagi korang faham apa function sebenar, function indikator tersebut, bagaimana dia boleh membantu kita. Okay. So tadi hari ni kita ada news impact. Dalam pukul 8.30 tadi kita ada initial jobs claims. Saya tengok berapa pips ya. Dia fly berapa pips? Dekat M15. Dia main juga tapi dalam keadaan sideway lah. So dia respect semua zone SNR. 80 pips. Okay. Someone want to join. Okay, baru 14 orang guys. Kita tunggu lagi, mungkin ada yang baru saja makan ya, baru dinner ataupun mungkin baru inilah selesai urusan masing-masing. So tadi 8.30 initial jobs claims dah start. So tadi dalam sekejap lagi kita ada S&P Global US Service PMI lah. So yang ni pun high impact juga. So lepas tu 15 minit selepas tu kita ada dua news ISM non-manufacturing prices. So memang agak strong. Memang momentum akan gila-gila tinggi. Akan berlaku momentum yang sangat strong lah hari ini. Okay, dia memang akan membuat momentum yang sangat-sangat tinggi. So ini kita punya Stoch, okay guys. Alright, ini kita punya MACD. Okay, MACD. Kita ada Stoch. Lepas tu kita ada, saya ada tambah satu RSI. Apa reason saya tambah RSI ini sebab indikator yang Erun, kita sebut dia Erun, bukan Eren ya, Erun, EEROON, Erun. Okay, itu nama indikator tersebut. Okay, dia tak ada dalam smartphone tau. Jadi saya rasa tak adil untuk mereka yang tak ada smartphone. Okay, jadi kita boleh guna dekat smartphone oleh sebab yang tak ada oleh sebab Erun ni hanya untuk PC version sahaja. Jadi kita boleh guna pengganti Erun ni dengan RSI. Okay, kalau korang tengok dekat sini saya guna RSI nombor 8 dan saya tambah moving average 14. Okay, dekat. So yang ni function dia sama sahaja. Okay, bila dia bersilang secara serentak. Okay, kalau kita tengok dekat sini bersilang secara serentak ya. Okay, sekarang kita dekat M15. Alright. Okay, kalau kita tengok dekat sini news impact semalam dekat sini ya. Okay, macam yang saya bagi tahu, kadang kita kena pergi M5, kita kena pergi M15, dua sekali kita nak pergi. Alright. So biasanya ramai yang akan membuat pemerhatian dekat M5 lah. So kalau dekat M5 semalam apa yang telah berlaku news impact yang menjunam tu. Okay, dekat sini dia start dalam pukul 8.15 malam. Okay. So sebelum tu dalam pukul okay, dalam pukul berapa ada satu persilangan yang telah berlaku dekat Stoch, okay, dekat sini dalam pukul dalam pukul 8.30 kalau saya tak silap. Sebelum news tu lah. News malam pukul, saya tengok lagi pukul berapa dia punya news malam. Okay, yesterday punya news adalah yang high impact tu adalah pada pukul 8.15 malam ya. 8.15 malam. So dia punya momentum dekat area ni lah. Okay, so dekat area sini susah kalau market dah gerak. Sangat susah nak detect dia guys kalau market dah pergi.
Okey, M30 kita tengok M30 semalam, apa yang berlaku dekat M30, pukul 8.5 lebih kurang. Ini M30 ya, M30. Jadi, kalau korang tengok dekat sini, sekejap guys ya. Coach ada 3, korang tengok. Saya ada 3. Okey, ada 3 saya punya ni, 3 saya punya apa, saya punya saya punya ni lah, saya punya kalau saya pakai PC senang, kalau korang pakai MT4 so agak susah sikit korang nak tak susahlah switch switch sahaja. Tapi at least dekat sini korang boleh dekat sini korang boleh buka M5. Okey, lepas ni dekat mana semalam punya news tu. News yang semalam yang ni. Okey, yang ni. Lepas tu kita boleh saya delete dulu errand kita ya. Saya delete dulu errand kita. Ini pun saya delete juga. Okey. Saya nak tambah RSI. Okey, ini untuk yang tak ada errand sebab errand ni dia tak ada dalam phone. Jadi agak kesiana yang nak indicator tapi tak ada PC. Okey, jadi bawah kita tambah RSI pengganti errand. Okey. Sebagai kita punya confirmation. Dekat sini 14. Setup saya sebenarnya saya nak setup saya nak apa tadi saya punya setup ya. Saya nak RSI nombor 8, saya nak RSI saya tukar nombor 8. Okey, kalau saya tukar nombor 8. Okey, saya tukar nombor 8. Lepas tu color saya tukar warna hijau. Saya tukar warna merah. Okey, saya bagi dia tebal sikit. Ini untuk yang dekat ini yang tak ada sebab dekat saya nak bagi Aaron tu tapi Aaron dia tak ada dekat smartphone, memang dia tak built in dekat sana. Jadi sebagai satu ni korang boleh guna pengganti, korang boleh guna RSI lah. Jadi korang kena tambah lagi, korang tekan N. Kalau dekat handphone tu senang nak tambah. Tapi kalau dekat PC tekan N lah. Mesti kena tekan N dekat kiri tu. Jadi korang nampak cari moving average. Okay, moving average, tarik moving average tu menuju ke RSI punya indicator window tu. Okay, lepas tu dekat sana korang letak ikut yang saya punya setup. Okay, yang ni 14 previous indicator data lah. Okay, lepas ni letak warna hijau. Okay, so kita dapat kita punya ni lah. Kita dapat kita punya indicator pengganti. Kita ada RSI pengganti pada kita punya Aaron. Ini untuk yang pakai smartphone lah. Okay guys. Alright. Okay, so saya nak tambah yang ni juga. Ini kita ada MACD tak selari pula. Okay, saya nak tambah insert MACD custom. Mesti dekat custom MACD. Common allow. Okay, lepas tu saya tekan N. Saya tarik moving average lagi. Saya highlight dia dulu baru saya halakan saya punya kursor, saya tarik menuju ke bawah tu. Lepas tu saya tekan previous indicator data. So period untuk MACD punya moving average ni kita wajib tekan nombor 1 lah. Dia mesti nombor 1 dark green. Okay, lepas tu macam tu. Okay, itu untuk MACD. Yang ni kita bagi terang sikit dia punya level. Warna merah tu tebal nombor 2. Dekat phone pun boleh juga kita setup benda yang sama. So lepas tu kita nak letak RS. Kali ni lepas ni sekarang kita nak tambah RSI. Sekali lagi kita pergi dekat indicator custom, tambah RSI tu. Pastikan kita allow DLL imports. Okay, ubah nombor 8. Nombor 8. Color dia, okay, width dia, ketebalan tu tambahlah 1. Nombor 2. Lepas tu letak warna merah. Okay, kita ada yang tu. Siapa yang nak masuk? Muhammad Nasrun. Okay, kita tunggu yang lain lagi ya. Saya tahu ada yang nak join lagi. Hari ini ada 3 student. Hari ini ada new student, ada 3 orang.
new student, jadi kena adil lah. Okay guys, saya ni lepas tu, okay, so kita ada 3. Okay, ini adalah pengganti Aaron kita. RSI yang ni belum setup lagi, so kita nak tambah RSI yang ni, dia punya moving average. Jadi kita pergi dekat N, kalau dekat phone senang lah nak tambah. Okay, dekat PC memang agak payah sedikit. Jadi cara dia senang, sama juga, pergi tekan nombor Control N. Okay, kita tekan Control, tekan N sekali, serentak, lepas tu pergi cari moving average, dekat belah kiri, highlight moving average, tarik menuju ke indicator window yang korang nak tambah tu. Okay, kita letak dekat sana nombor 14 untuk moving average RSI. Moving average RSI ialah nombor 4. Exponential, lepas tu previous indicator data. So kita dapat yang itu. So kita padam yang ni. Ini RSI nomor apa guys? Oh, okay, boleh betul. Dah betul. So guys, so dekat sini korang ada, kita ada 3 window. Kita boleh tekan yang ni. Kalau dekat PC kita boleh tekan yang ni ya. Yang ni. Yang ni kita boleh tekan. Bila kita tekan tu dia akan jadi 3. Kita set up pula 3 sekali. So apa tujuan saya buka emas. Okay, ini M5, ini M15, ini M30. Okay, sebab kita nak melihat persilangan yang serentak tu, yang selari tersebut. Kita kena, dia kadang dekat M5, kadang dekat M15, kadang dekat M30. Jadi kita nak tengok mana yang inilah, yang itulah antara confirmation yang kita nak. So macam news yang semalam tu, okay, ini yang semalam punya news kan. Ini M15, ini M30, ini M5 dekat sini. So kalau kita tengok dekat sana, guys, ini sebelum saya belum masuk lagi ya. Ini untuk sedikit one click trading remove lah. Ganggu pula. So apa yang berlaku dekat sana adalah, oh ini kita punya moving average belum setup lagi. Kita punya moving average ni, kita punya MACD kita nak tukar yang ni, signal semi period tukar nombor 5. Okay, yang ini sama juga nombor 5. Okay, kita dah dapat lah. Okay, bagi sama serata macam tu. So guys, so ini adalah news malam lah. Saya ajar cara guna Indi yang sebagai convolution ya. Sebagai confluence sebelum saya ajar masuk part SNR. Saya nak terangkan apa yang berlaku hari ini. So kalau kita tengok semalam, apa sebab reason cell ya? Apa reason cell? Okay, reason cell apa sebab ni? Cell punya reason cell semalam adalah, okay, senang saja guys, simple, very simple. Kita dah marking kita punya trend line. Okay, trend line kita tengok masa tu, yang ni adalah pucuk masa pukul 7 ya. Ini pukul 7 punya 7 malam punya pucuk. Baru dia turun menuju pukul 8, bab news malam 8.15 news malam ya. Malam punya news adalah 8.15 dekat sinilah. Okay, dekat sini. Okay, lepas tu dekat M5, okay, masa M5 tu apa yang telah berlaku dekat M5 adalah telah berlaku satu persilangan pada pukul 14 kat sini. Tengok dia, kalau korang tengok setengah jam sebelum news telah berlaku persilangan dekat Stoch ya. Persilangan dekat Stoch. Saya bagi dia ni sikit. Vertical lines, bagi draw as object background, bagi warna hitam lah. Okey, baru korang nampak. Kalau kita tengok ada persilangan sell dekat Stoch, dan persilangan ini lebih rendah daripada persilangan di paras overbought. Okay, ini adalah paras overbought, iaitu kalau Stoch ni, kalau korang kita tengok sebelah kiri kanan sekali ada 80 dan 100. Okay, jika EMA warna hijau dan merah ni dia melepasi garisan putus-putus ni, iaitu yang bernilai nombor 80 dekat Stoch ya, Stoch, dan dia melepasi tembus ke bawah, menembusi ke atas, so dia sedang berada dekat kawasan, dia dah menembusi kawasan overbought,
yaitu kawasan-kawasan yang terlebih pembelian lah. Maksudnya kawasan over demand, over demand. Ini dia dah masuk kalau ayat lain dia dah masuk zone supply. Dengan ayat yang lain lagi kita sebut sebagai kawasan resisten yang ada pada waktu tersebut. Yang tu nanti saya explain lah. Saya explain. Saya nak explain ini dulu. Berlaku persilangan. Yang first kali kita kena tengok adalah Stoch terlebih dahulu. Kita nak tengok Stoch dahulu. Kita jangan tengok MACD, kita jangan tengok MACD dengan RSI dulu. Kita tengok Stoch sebab selalunya dia punya prinsip macam itulah. Tapi kalau nak dibandingkan Stoch dengan RSI lebih cepatnya. RSI dia punya reaction lebih cepat sedikit. Dan kadang-kadang Stoch lebih cepat sedikit. So, mana-mana kita boleh tengok. Ya, asalkan kalau Stoch ni yang penting kalau dia bersilang sel serentak di paras overbought, pun boleh. Tapi yang kalau nak lagi best, lagi sedap dia punya confirmation, berlaku persilangan kedua selepas, sebab dia mula-mula sekali. Kalau bila kita nak tahu trend tersebut sangat-sangat strong sell ya, dia punya trend, dia punya momentum sell tu sangat-sangat strong. Macam yang ni, dia bersilang sell dulu, baru dia buat lagi persilangan sell lebih rendah daripada persilangan sell yang telah terbentuk sebelum itu dekat Stoch. Ini dekat Stoch. So dia punya, kalau prinsip harga behavior, bila korang nampak satu keadaan harga yang macam ni, dia selesai buat satu pucuk, contoh macam dia buat satu pucuk, lepas tu dia turun dan dia buat satu pucuk lagi, dan pucuk yang kedua tu lebih rendah daripada pucuk yang pertama yang telah terbentuk sebelum tu. Tengok dia buat satu pucuk lagi, dia turun lagi, dia buat lagi satu pucuk tu, memang dah confirm sangat-sangat strong dah. Itulah trend line. So semalam kita punya entry sell adalah dekat sini. Ya, dekat area sini. Area ni lah. Dekat sini pun boleh. Sebab Stoch dah bagi hint. Stoch dah bersilang sell, dan persilangan tersebut adalah ini dekat M5 ya, M5 dulu. Apa yang berlaku dekat M5. Lepas tu MACD, MACD pun bersilang sell. Lepas tu RSI pun bersilang sell. Macam tu. Tapi RSI dah bersilang lebih awal lah. Tapi masa Stoch bersilang, MACD bersilang, RSI dah bersilang lebih awal. Jadi dia macam ni lah line dia. Jadi automatically kita tengok trend line pun sedang menuju ke bawah. Ada pucuk. Kita punya trend line marking dia macam ni, minor trend line lah. Jadi itulah sebab reason entry sell area dekat sini semalam. Dekat M15 pula. Apa yang berlaku dekat M15? Kita tengok ada tak yang berlaku. Dia berlaku serentak dengan yang ni juga tahu, yang ni. Dekat M15, dekat sini. Dekat signal dekat M15 ada pada pukul dekat MT4 dia 3 petang lah, 15.00. So dekat sinilah dia punya signal dalam pukul 8.30. 8.30 tak silap. 8.30 signal dia persilangan terserentak lah. Persilangan serentak dekat M5 adalah pada pukul 8.35 malam. So apa yang berlaku pada pukul 8.35 malam dekat M15? So lebih kurang dekat sinilah. Dekat ni candle. So dekat sana kita nampak ada bearish engulfing. So kan dia berlaku serentak. Kita tengah tengok monitor M5, kita tengok sebelah M15, ada ni lah, ada bearish engulfing. Dia makan 1, 2, 3 candle. Dia dah engulf ya. Dia dah engulf 3 candle. Mana candle tersebut? Yang ni. Yang candle ni dia engulf ni. Shadow to shadow ya. Shadow to shadow. Shadow to shadow, dia makan body. Shadow kita tak ambil kira untuk engulfing. Kita hanya ambil engulfing yang terkini, yang telah membuat dia ni lah. Lepas kita nampak persilangan ni, lepas tu kita nampak ada berlaku bearish engulfing yang macam ni. Bearish shadow engulfing tu, mother candle lah yang kita namakan sebagai mother candle. Dia
dia satu biji candle panjang, shadow tu yang garisan halus tu ya. Body besar warna merah tu lah, itu body dia. Itulah itu adalah asas trading. Kita kena tahu apa itu body, apa itu shadow. So ini shadow candle tu dia candle shadow lagi, dia makan body. Kita tak ambil untuk engulfing kita tak ambil kira shadow candle yang sebelum tu. Kita hanya ambil body sahaja untuk membuat confirmation bearish engulfing. Bullish engulfing pun sama juga. Dia benda yang sama. Okay. Right. So shadow, so saya marking kotak dekat sana. Saya tarik pergi belakang, so ada 1, 2, 3. 3 body kena makan. Itu yang berlaku dekat M15. So ada tak persilangan yang berlaku dekat Stoch? Okay, Stoch telah bersilang lebih awal. Okay, MACD masa tu masih lagi belum ada persilangan. Lepas tu, okay, tapi dekat M5 kita dah dapat confirmation ya. Ini confirmation dekat M5 adalah 8.30, adalah pada pukul 2.35 minit petang, dekat 2.35 minit petang waktu MT4. Bila saya kata waktu MT4, korang kena tengok bawah ni. Okay, saya tak sebut waktu Malaysia. Sebab kita punya MT4 memang tak boleh adjust pergi Malaysian time. Jadi korang kena biasakan diri korang untuk melihat masa dan jam dekat bawah ni. Jadi kalau dekat sini dia punya signal adalah pada pukul, signal dekat M5 untuk sell semalam adalah pada pukul 8.35 minit malam. So dekat sana ada bearish engulfing juga ya. Kalau kita tengok, okay, ada bearish engulfing. Ni satu mother candle, dia makan 1, 2, 3, 4, 5 candle. Okay, 5 candle dia dah makan. Okay, dekat M5 yang ni. Sampai sini candle dia makan 1, 2, 3, 4 candle dia makan ya, itu dekat M5. Tapi ini adalah pada pukul 2.35 minit petang, 2.35 minit petang waktu MT4. Dekat M15 2.30 petang waktu MT4 dah berlaku bearish engulfing lebih awal. Okay, dan telah berlaku persilangan sell lebih awal. Okay, persilangan sell dekat Stoch lah. Dia dah bersilang lebih awal di kawasan area overbought lah, kawasan-kawasan tu menghampiri overbought area atas ni. Dia sentuh kawasan garisan putus-putus lah. Okay. Lepas tu tapi bila kita tengok dekat MACD dia tak selari, tak ada persilangan dekat MACD. RSI pun tak ada persilangan. Jadi kita sambil kita melihat dekat M15, dekat M5, dia dekat sinilah, dia dekat lebih kurang dekat mana, area-area ini jugalah. Lepas tu bila kita nampak, lepas tu kita tengok M15, selepas tu MACD bersilang sell, okay, MACD bersilang sell, dan kalau kita tengok dekat persilangan MACD ni, kalau kita tengok bila MACD bersilang dekat sini, kita kena pastikan Stoch, ya, kita kena pastikan Stoch, dia belum, masa MACD bersilang, dia Stoch ni belum lagi masuk paras oversold atau kawasan demand. Ini adalah demand, ini adalah supply. Okay, dekat Stoch ni 80-100 adalah supply area, 20 hingga 0 adalah demand zone. Okay, dia masa tengok ni MACD bersilang, EMA Stoch dia di kawasan yang ni, di paras ni, belum masuk lagi. Kalau MACD bersilang dan EMA Stoch ni di kawasan oversold, kita tak boleh entry dah. Kita dah tak boleh entry. Okay. Lagipun dekat sini, masa MACD bersilang ni, kita tengok dah pukul 2.45 minit petang dekat MT4. Okay. Masa Stoch bersilang, dia bersilang pada pukul 2 petang. Okay. RSI pula, dia bersilang sell pada pukul 2.30 minit petang. Okay. So dekat M5 dia bersilang selari berlaku persilangan yang dekat M5, RSI punya persilangan pun berlaku pada pukul 2.30 minit petang. Okay.
dekat MACD dalam pukul 2.35 menit petang, Stoch dekat M5, time frame M5 pun 2.35 menit petang. So mana-mana saja, ini yang dulu ke ini dulu ke ini dulu, mana-mana saja. Oke, yang penting masa kita buka serentak lah. So ini pun dah lebih kurang lah sebenarnya. Oke. So dekat M30 apa yang berlaku pula semalam punya news. So yang inilah M30 ini M30, ini news yang semalam. So kita tengok ada tak sesuatu, ada tak sebarang bearish engulfing yang berlaku. Oke, kita tengok kalau ada bearish engulfing, oke. Yang ni adalah, sorry dekat sini bukan tu. Oke, ini dekat sini ada tak bearish engulfing. Oke, kalau kita tengok di sini ada satu candle sahaja yang ni dia makan satu candle sahaja ya. Oke, tapi sebelum tu dah berlaku sejam lebih awal dah berlaku satu candle bearish dekat sini, dia makan 1, 2, 3, 4, 5. So itu antara kriteria yang korang boleh ambil kira lah, tapi tak semestinya korang nak entry lebih awal sebab masa ni news belum start lagi. So tapi kita tengok dekat M30 dia memang sedikit kurang lah dia punya bearish yang kriteria dalam bentuk bearish engulfing ni, dia makan satu candle saja. Tapi M15 dan M5 dia dah bagi hint lah bearish engulfing tu. Tapi bila kita tengok dekat indikator kita Stoch, ya Stoch dia dah bersilang ya, dah masa pukul 1 tu. Pukul 1 petang dekat MT4 M30 dah bersilang lebih awal. Okay, dia dah bersilang lebih awal. Tapi RSI belum bersilang lagi. RSI belum lagi bersilang. Dia tengok dia bersilang tapi bersilangan buy. Kita tak nak lah. Kita nak dia serentak berlaku persilangan. Sekejap guys. Salah saya punya ni. Saya salah warna ni. Merah mesti macam ni. Betul lah. Sekejap guys. Betul lah. Sekejap, saya takut saya salah pakai warna. Okay, ini persilangan. Oh sorry, ini berlaku persilangan. Persilangan. Oke, merah dekat atas. Oh, salah nih. Sorry, minta maaf guys ya. Minta maaf. Ini patut warna merah lah guys. Ini warna merah. Patutlah saya bingung. Sorry guys, ini patut warna hijau. Sorry guys sorry, minta maaf. Korang pun tambah bingung. Oke, macam ni. So yang ni sama juga. Saya nak tukar warna dulu. Yang ni saya bagi warna merah. Oke, yang ni dia bagi dia warna hijau ya. Oke, yang ni kat sini je ya guys. Oke, betul. Oke, dah selari. Dah sama dah. Yang ni pun tukar warna merah. Maafkan saya. Dah, kita iklan sekejap. Oke, ini untuk tak adil rasanya saya nak bagi. Oke, so macam itulah. So dekat M30 apa yang kita nampak telah berlaku persilangan lebih awal lah. Tapi MACD belum bersilang. MACD hanya bersilang pada pukul 8.30 malam. RSI pun sama 8.30 malam. Dia selari serentak dengan yang M15, lebih kurang sama lah. Tapi kita tengok satu sahaja pun dah okey untuk kita punya confluence. So itu adalah cara kita menggabungkan indikator untuk confirmation. Okay, boleh, saya rasa korang boleh faham. So sekarang saya nak kita study kita punya SNR ya. Saya nak kita study kita punya SNR. Okay, saya nak pergi dekat M30 lah. Okay, jom kita study kita punya SNR dulu. So untuk ni saya nak bagi dia pen kecil dulu agar senang kita nak melihat. Okay, ada momentum ke kita punya news ni? Macam sideways je. Dah selesai news. Dah tadi sekarang pukul 10. Dah pukul 10 dah. So kita tengok today punya 20 news pukul 21 berapa pip naik News 2845. 40 pips lah lebih kurang. Kita tengok ada lagi tak news. News lepas ni ada pukul 10 punya news. ISM lah. Sekarang dah pukul 10.03 minit. So
kita hanya menunggu masa lah. Saya rasa dia nak, kalau saya tengok dia nak fly ni, tapi tak tahulah. Sebab saya pun tak sanggup, tak sempat saya buat ni, saya tak sempat nak buat apa, buat analisis ni lah. Kita nak buat analisis, tapi kita tak boleh nak terus buat analisis. Kita nak analisis yang apa yang berlaku hari ini, dan sambil-sambil tu saya nak dedahkan teknik ni, terutama sekali untuk new student lah. So ada boleh tolong new student yang baru join hari ini dan kemarin, boleh tolong chat dulu dekat kita punya in call messages tu. Boleh tolong saya ataupun angkat tangan pun boleh, raise your hand. Saya boleh tahu berapa orang new student yang baru join hari ini, ataupun semalam, ataupun 2-3 hari lepas lah. Okay, Muhammad, okay, dia new student. Okay, siapa lagi? Ada lagi tak? Okay, Hairil Ethan, okay, dia pun new student. Ada lagi selain daripada tu? Dan Ira Zulkifli, dia baru join semalam. Okay, alright, Ira Zulkifli baru join semalam. Okay guys, so thank you dengan respon korang. So kita teruskan kita punya kelas. So tadi saya coach ada terangkan tentang indikator, bagaimana kita nak ni, bagaimana kita nak bermain, kita nak pastikan confirmation dekat indikator tu. Walaupun coach saya dah ajar dengan korang, bila kita nak entry, kita kena pastikan berlaku persilangan serentak, walaupun dia tak berapa serentak tapi lebih kurang sama. Kalau dia tak ada entry, dia akan berlaku macam ni tau. Korang tengok dekat sini Stoch bagi suruh buy. Okay, dia bagi suruh buy. Tapi dekat MACD dia memang suruh buy juga. Tapi dekat dekat Stoch dia suruh buy, tapi bila kita tengok dia tak not promising. Walaupun memang boleh tengok persilangan yang kedua ni lebih tinggi daripada persilangan buy sebelum tu lah. Stoch ni paling kita punya hint paling tinggi lah, paling accurate ya. Okay, berlaku persilangan buy sebelum tu, lepas tu berlaku lagi persilangan buy, dan persilangan buy ni lebih menuju ke atas, lebih tinggi daripada persilangan buy yang sebelum tu. Okay, jadi kita boleh ambil entry buy dekat sana, tapi dalam 42 pips lah. Okay guys, tapi walaupun saya dah ajar dengan korang semua ni indikator, bagaimana bermain dengan indikator Stoch, RSI, tapi kita tak boleh sembarang membuat entry, sebab ada entry yang memang tak valid untuk kita buat entry. Okay, walau dia macam tak selari lah, kiranya dia tak selari. Okay, tak selari. Jadi bila kita entry tak best lah, kiranya tak best untuk kita membuat entry. Jadi cara dia untuk kita nak membuat entry, kita kena ada SNR punya level. Kita mesti pasang SNR kita, baru kita nak entry itu pun senang. Okay, biasanya bila berlaku persilangan serentak macam ni, okay, dia berlaku persilangan serentak macam ni, okay, yang serentak dengan tiga-tiga serentak, biasanya candle tersebut telah sampai dekat kawasan apa? Kawasan yang contoh yang ni, dia dah reach level resistance lah. Kalau kita tengok dekat sana ada resistance level dekat sana. Kita tarik lagi pergi belakang, ada resistance juga. Okay, so itu adalah reason kenapa ada. Lepas tu bila kita nampak dekat sana ada bearish engulfing, tengok ni, dia makan 4 candle. So itu adalah hint-hint yang itulah sebenarnya teknik untuk trading. So kita tak boleh sembarang nak follow signal Stoch bersilang buy, kita buy. Tengok ni dekat sini bersilang buy dekat Stoch. Bila dia tak masuk dekat zone resistance atau support, dia akan jadi macam ni. Ini bukan support ya. Kalau orang tengok dekat sini, ini bukan support. Ini bukan support tau. Ini adalah kawasan area ni. Yang saya bawah ni adalah area retracement area. Okay, support untuk yang ni punya support adalah yang ni. Support adalah dekat bawah ni. Ini adalah support area. Tengah tu adalah retracement zone. So itu yang saya akan ajak korang, bagaimana kita nak sebati, kita nak selarikan semua entry kita. So yang ni, kalau kita tengok dekat sini, dia adalah resistant. So valid resistant, kita boleh entry. Okay, sebab dekat sana ada resistant.
Oke, saya marking dulu. Ini bukan apa yang saya ajar ya. Mencari SNR bukan macam nih. Ini bukan cara ini salah. Macam saya tengok saya memang boleh tahu lah, tapi bukan ini cara dia. So saya nak terangkan saja dulu. Tengok bila dia reach level resistance, sebab ada satu rejection lah, kita boleh ambil sebagai resistance lah. Ya, dia naik, dia menjadi resistance yang berlaku pada hari itu, yang berlaku pada hari ini. So korang boleh nampak garisan putus-putus nih. Garisan putus-putus nih adalah pemisah hari. Ini kemarin, ini hari ini. Begitu macam tu. So yang ni pun sama juga. Ini kemarin, ini hari ini. So bila kita nak mencari SNR, okay, saya tak tahu kalau korang mana korang belajar, korang punya bagaimana. Saya tak tahu apa sebab korang tak faham bagaimana nak mencari SNR ya. Okay, saya punya teknik adalah bila kita nak mencari SNR, kita hanya mencari SNR yang ada pada hari ini sahaja. Kita tak nak mencari SNR yang semalam punya SNR, kemarin punya SNR, boleh, tak ada masalah. Kita boleh guna SNR tersebut tapi sebagai rujukan. So nanti saya akan explain bagaimana kita nak combine SNR yang hari ini punya dengan yang semalam punya. So yang SNR yang kita cari, yang kita nak adalah SNR yang hari ini sahaja dulu. Okay? So bila kita nak mencari SNR untuk hari ini sahaja, ada SOP penting yang kita kena follow. Okay? Langkah-langkah yang kita kena follow. So yang seperti yang kelas-kelas yang saya sebelum ni, ada 7 langkah yang kita kena follow ya. Yang pertama sekali, kita kena pergi dekat D1. D1 kita nak cari structure market tu. Kita nak tengok dekat atas punya structure dan dekat bawah structure bentuk dia apa, sideways ke uptrend. Okay. Tapi biasanya dekat bawah memang uptrend lah. Okay, uptrend. Sebenarnya tujuan kita nak marking structure ni, kita nak tengok level-level point of entry. So that's why kita marking trend line kita. Sebab kita tak boleh, kita nak marking kawasan point of entry. Tapi dekat D1, bila kita tarik trend line, sebenarnya tujuan kita nak tengok structure. Structure maksudnya dekat sini, kita nak tengok bentuk trend tu dekat macam mana dia punya bentuk dekat atas tu, selari lurus dia menuju ke bawah, okay, cantik tak dia punya ni, kita nak channeling lah. Tu tujuan dia kita pergi dekat D1, kita nak melihat structure market tersebut secara keseluruhan, major. Okay. Lepas tu kita pergi dekat H4, kita boleh membuat tinjauan juga, boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu kita nak pergi dekat H1. Okay, tadi dekat D1 kita nak marking major punya trend line. Lepas ni saya akan ajar. Okay, dekat H1 dan time frame yang lebih rendah, kita nak marking minor trend line. Okay, minor trend line. Okay, sebab kita tak boleh bergantung penuh pada major trend line yang kita dah marking dekat D1 higher time frame. Kita nak mark sebab dekat D1 tu dia punya candle satu biji. Bila kita turun pergi time frame yang rendah, kita akan dapat banyak candlestick. Contoh dekat D1 hanya ada satu candlestick sahaja untuk hari ini. Tapi bila kita pergi M15, kita akan dapat banyak candle. So bila kita nampak dekat sana, candle M dekat M15, so kita akan dapat benda yang sama, iaitu dia punya structure kalau dekat atas adalah downtrend, kalau dekat bawah adalah uptrend. Seakan-akan macam itulah kita membuat penilaian terhadap analisis dan penilaian terhadap kita punya trend. So langkah yang pertama adalah trend line dahulu. Okay, saya akan masuk ke part yang lebih dalam. So saya ulang lagi sekali, bila kita nampak SNR dekat sini, level resistance dekat sana, valid ke entry yang ni. So yang ni adalah sesi Asia lah. Okay, ini adalah sesi Asia 2.15 pagi dekat MT4 punya masa. Maksudnya dekat Malaysia dalam pukul 9 pagi. Okay, 9 pagi waktu Malaysia. Jadi ada satu resistance dekat sana, dia hit resistance. Okay, dia tak bagi hint bearish, tak ada hint bearish engulfing. Okay, tapi dekat Stoch apa yang berlaku bila dia sentuh saja Stoch, bila candle dia sentuh kawasan resistance atau support, secara automatiknya Stoch RSI itu akan melakukan persilangan yang selari dan sempurna. Okay, dekat sana kita dah standby dekat sana. Okay, dia dah sentuh kita punya resistance. Lepas tu kita nampak Stoch dia bersilang sell. Okay, MACD bersilang sell dan RSI pun bersilang sell. So dia lebih kurang seperti itu. Okay guys. So itu adalah reason bila kita nak membuat entry, right?
macam tu. Jadi kalau kita enter dekat sana, kita dapat berapa pips? Dalam 63 pips lah. So dalam kalau tunggu lagi, hold lagi dalam sampai 78 pips. So okay guys, so coach nak hantar link yang baru sebab kita punya masa untuk saya punya masa Google Zoom ni dah tamat. Okay, saya hantar link dekat kita punya grup. Terus join ya, terus join. Keluar dari dulu, saya hantar link yang baru. Okay, kita teruskan ya. So itulah ya. Saya tak nak tengok yang belakang-belakang punya. Akan sampai masa nanti saya akan bawa korang melihat entry-entry yang saya dah buat dekat News Impact, apa reason saya sell. Okay, semua yang saya entry yang saya upload dekat TikTok tu. Okay, korang nampak dekat TikTok saya, semua saya akan explain reason saya entry berdasarkan pada analisis saya sendirilah. Okay, nanti masa tu akan sampai perlahan-lahan. Okay. Okay, jom kita tengok sekarang ni dekat ada lagi join. Okay, kita tengok dekat okay, langkah yang pertama, jom saya nak ajar korang, nak tengok bagi korang fasih dan faham bagaimana kita nak mencari support dan resistance. Okay, so seperti biasa langkah yang pertama, langkah first step is we are going to look for trend line. Okay, we are going to look for the major trend line in D1. Okay, in D1 time frame. Kita nak pergi dekat D1 time frame dulu. So basically dia memang tak susah lah. Kita tak perlu nak risau, takut salah marking ke. So senang saja. Okay, jangan risau. So bila talking about marking the major trend line, kita tak perlu risau. We don't have to worry yang kita akan salah. Okay, don't worry. Apa yang kita buat, kita tengok dekat sini. Sebab dekat bawah guys, tak akan berlaku sell. Tak ada momentum bearish dekat bahagian bawah ni. Bahagian bawah semua trend dia adalah uptrend. Okay, tujuan kita marking ni, kita hanya nak tengok point of entry sahaja. Okay, kita hanya nak melihat point of entry sahaja. So ini adalah dekat D1. Okay, kalau kita nak marking dari sini boleh, tapi kalau kita nak marking, sebab bagi saya terlalu jauh lah dekat sana. Okay, terlalu jauh dekat sana, apa kita buat? Kita ambil yang paling hampir saja dekat sana, kita nampak. Kita channel dengan shadow yang berdekatan. So yang ni lah kiranya. Tapi kalau kita tengok sini, kalau kita marking, dia dah lebih tau. Kita tengok candle ni, kiranya dia dah semakin rendah daripada yang ni. Jadi kita boleh adjust, letak macam tu sahaja. Untuk adjustment, marking saja adjustment ni. Okay, kita ambil macam ni lah, lebih kurang macam tu. Tapi benda ni dah berlalu tau. Ini sekarang apa yang berlaku sekarang. Jadi yang saya nak explain sekarang ni adalah saya nak pergi dekat Eropah dulu yang dah berlaku pukul 4 petang tadi. Okay, kita jangan ambil. So pukul 4 petang tadi dia punya candle ini dekat D1 kan, tak apa. Kita pergi dekat ni dulu, kita marking trend line. Okay, jangan takut salah, dekat atas memang adalah trend line. Jadi kita marking saja macam tu, jangan risau, just marking saja dulu. Okay, jadi kita nampak dekat sana, kita boleh membuat analisis, kita boleh membuat kesimpulan. Yang dekat atas kita tengok masih ada, kita boleh membuat kesimpulan macam ni. So lepas kita marking trend line kan, jadi kita lihat candlestick, dekat mana candlestick tu sekarang. Okay, dekat mana dia berada? Adakah dia dekat kawasan trend line dekat bawah, iaitu kawasan demand, ataupun trend line ataupun candle tersebut sedang berada dekat kawasan supply, iaitu kawasan sell area lah. Okay, sebab kalau kita tengok secara psikologi dekat sini, bila candle dia sentuh kawasan trend line marking dia, tengok ni, yang ni dia channel dengan yang ni, dia jatuh, lepas tu the next candle yang terbentuk dekat D1 ni, dia naik lagi, sama juga dia turun lagi, lepas tu dia naik lagi, dia turun lagi dekat sana. Okay, dekat bawah ni, sebelum yang ini terbentuk, sebab yang ni dah berlaku kan, dia punya trend adalah macam ni, iaitu yang semalam punya berlaku semalam ni.
So semalam punya candle, semalam sell kan, semalam ada news dan dia berlaku sell. Candle tersebut adalah candle yang ni. Sorry, bukan candle yang tuh, yang ni, yang ni punya candle semalam dia jatuh ke bawah. Master tuh saya marking macam ni, sebab saya marking macam tu. Tapi maksud saya sebelum tu saya dah sell dekat sini. Saya dah sell 1 hari bulan tu saya dah sell. 1 hari bulan 8, hari Selasa saya dah buat sell lebih awal dan saya hold sampai esok pagi dia. Saya hold break even. So besok pagi dia saya 2 hari bulan 8 tu dalam pukul 2 petang ada ramai IB yang buat live dan mereka suruh buy. Saya tengok dalam saya punya indikator dia masih dalam posisi MACD masa tu masih bearish, masih di kawasan negatif. So itulah reason saya hold lah. Okay. Alright, tunggu tak ada momentum buy yang berlaku, dia sell sampai malam dan dia sentuh trend line. Sebab saya dah channel dekat sini kan saya channel, dan bila dia sentuh saja trend line pada pukul 1 pagi kemarin, saya terus entry buy dan hold sampai esok pagi, sampai dia reach 130 pips. Okay. Lepas tu saya set break even, saya buat live semalam. Lepas tu dia pecah. Lepas tu news impact semalam ya, news impact dia jatuh sampai pecah trend line kita. Jadi kita buat adjustment candle trend line yang baru adalah yang macam ni lah tadi. Okay, yang hari ini punya adalah yang ini sahaja. Yang kecil itu adalah hari ini punya. Okay, that this is today punya candle. Hari ini punya candle. So bila kita turun ke time frame yang rendah, apa yang berlaku adalah sedang berlaku sideways. So itu adalah kita punya teknik menganalisis dekat D1 lah, cara kita memahami apa yang berlaku dekat D1. Tapi itu bukan penanda utama, sebab kalau kita turun pergi time frame yang rendah, shadow yang terlebih ni, yang korang nampak terlebih ni, kalau kita pergi lower time frame, panjang tau tu, dia melebihi, dia nampak sangat besar dekat M15 sebab kita dekat D1. Okay guys, so itu adalah langkah yang pertama kita nak mencari trend line, major trend line. Kita nak melihat apa yang berlaku dekat D1. Itu SOP yang pertama. SOP yang kedua, saya ajar mula-mula adalah pergi dekat H4. Boleh, tak ada masalah. Nak pergi H4 pun boleh, tak ada masalah tu. Bila kita pergi dekat H4, kita nampak trend line kita adalah dia selari tengok dekat macam tu. So kalau kita boleh terus orang kata boleh terus abaikan sahaja H4 sebab kita dah dapat kita punya trend line. Tapi kalau nak follow juga SOP yang sebenar, kita boleh buat macam ni. Kita buat adjustment kita punya trend line sebab dia dah turun lagi kan. So kita ambil yang ni, yang kita tarik menuju, kita ambil satu pucuk yang paling tinggi, kita tarik pergi yang hari yang terkini punya. So kita dah boleh abaikan yang ni lah. Yang 3 ni kita dah boleh abaikan. Tapi dia masih selari, tengok, masih anggap selari. Tapi kalau nak buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, pun boleh, tak ada masalah. Sebab dah ada channeling dekat sana, tengok. Shadow, rejection ya. Bayangkan kalau kita pergi M15, lagi banyak tu rejection dekat atas ni, lagi banyak confirmation trend line yang kita boleh nak nampak. Jadi kita boleh buat adjustment kita punya ni kita punya trend line lah. Jadi dekat bawah ni yang berlaku hari ini adalah yang ni lah guys. 3 hari bulan, hari 3 hari bulan kan, betul tak? Yang ni masih 2, 3. So yang hari ini punya, yang berlaku hari ini adalah yang ni. Okay, yang ni guys, ni. So kita kena tarik dekat sana, kita nampak kita punya masa dia ini adalah sesi Asia ni kalau saya tak silap. Jadi kalau kita tengok betul-betul, kita boleh buat adjustment lagi kita punya
trend line. Kita boleh marking lagi yang lebih spesifik macam ni lah. Okay, boleh macam tu lagi. Kita tambah lagi. Right, dekat bawah pula kita tarik yang ni menuju ke yang ni. Okay, ini adalah news yang semalam punya news yang Junam tu. Okay, itu kita halakan pergi dekat sana sebab kita nak membuat analisis yang berlaku hari ini kan. Ini hari ini punya ni. Okay, sekarang kita dekat H4. So ini adalah teknik-teknik kita membuat marking trend line ya. Teknik kita. Dan kalau kita nak tambah lagi trend line marking kita tarik lagi yang ni macam ni. Okay, yang ni kita boleh abaikan. Ini kita boleh abaikan. Sebab ini dekat H4. Ini H4. Jadi kita nak yang lebih kecil. Kita ada 1, 2, 3, 4. So ini adalah trend line marking kita. Macam tu. Okay. Kita selarikan dia. Apa yang berlaku yang lebih kecil, yang terkini. Okay guys ya. So itu adalah teknik-teknik mencari trend line. Dia kena ada latihan. Dia perlu latihan yang benda ni korang kena faham ya, jangan risau, korang kena faham. Okay, trend line ni selalu masalah trader lah dia. Macam mana nak cari trend line, macam mana nak cari trend line. Okay, dekat D1 tadi saya tengok secara lebih besar lah. So sebab dekat D1, kalau kita pergi dekat D1, ini apa yang berlaku sekarang. Cuba kita tengok yang ni. Contoh yang ini guys. Dekat sini. Kalau dekat sini kita tengok buy saja. Bila kita buat analisis, kita hanya buat macam ni saja, buy. Tapi kalau kita pergi dekat H4, mana tadi? Kalau kita pergi dekat H4, dia ni. Bila kita pergi dekat H4, dia macam ni pula. Tak nampak dah yang ni ke tadi. D1. Tak nampak, tak apa yang ni. Bila kita pergi dekat H4, dia macam ni kan. So bila kita dekat H4, ada trend line yang lebih kecil kita nampak, lebih halus kita nampak dekat sana. Jadi kita marking juga. Jadi kita marking lah macam tu guys. Kita marking lah, cari marking macam tu lah. Itu cara dia. So dekat D1 ni sebenarnya kita nak melihat lebih ni saja, lebih detail, in detail lah. Okay, in detail. So tengok tu dekat H4 tadi saya marking dekat H4 apa yang jadi. Macam ni lah. So kita pergi dekat H4. Kita dah marking juga. Macam tu lebih kurang. Sekarang kita pergi dekat H1 pula. Apa yang kita boleh nampak dekat sana. Kita akan melihat. So kita akan melihat lebih, kemungkinan besar lebih banyak. Aduh, apa sebab rendah sangat ni. Lebih banyak marking yang kita boleh nampak lah. Okay guys ya. Jadi ini adalah dekat H1. Jadi yang H4 tadi saya marking yang ni kan. Jadi agak sideways lah. Malam ni agak sideways. Jadi ni saya marking yang ni sebab yang tu adalah news impact, yang ini adalah yang hari ini punya. So itu adalah cara kita nak mencari marking untuk ni lah, trend line. Okay. Lepas tu persoalan dia, boleh tak kalau saya marking dekat H1 sahaja? Boleh, tak ada masalah. Yang penting bila kita marking yang terkini sahaja. Bila kita nak marking dekat H1 trend line kita kena lihat sehari lebih awal lah apa yang ada, yang telah berlaku sebelum tu, trend line yang boleh kita channeling kan. Okay. Sebab kalau kita tengok dekat sini macam ni pun boleh tahu kita buat macam tu. Sekarang dia, sebab ni dah berlaku kan guys, dia dah berlaku. Okay, dia dah berlaku. Jadi kemungkinan besar yang ni dia bila dia sampai sekarang ni, kemudian dia nak turun ke bawah balik lah, tapi kita tak dapat buat confirmation. Kita kena turun lebih rendah lagi, time frame yang rendah, dan kita kena melihat kita punya Stoch punya RSI dengan MACD itu. Kita kena tengok dia punya, tugas kita dekat ni kita nak tengok trend line sahaja dulu. Okay, so agak sideways lah ya, agak sideways ya. Tengok ni agak sideways, sedikit sideways yang berlaku. Okay, jadi sekarang kita dah dapat melihat secara kasar lah kita punya kawasan-kawasan point of entry. So kita punya analisis adalah kalau contoh dia naik sentuh kawasan ni, saya nak sell.
Oke, tapi dekat bawah nih saya nak, kalau dekat bawah nih dia jatuh dekat bawah nih agak high risk sedikit lah. High risk untuk kita nak membuat buy. Oke, kayak so lebih kurang macam tu lah analisis korang. Pemikiran yang korang boleh fikir lah masa tu. Kita berfikir lah, oke, kita berfikir. Jadi sekarang yang kita tengok dekat sini sebab yang hari ini saya nak bawa korang analisis adalah yang nih, candle yang nih, yang warna biru nih, satu biji nih. Ini adalah sesi Eropa hari ini. Itu adalah candle sesi Eropa, momentum sesi Eropa. Jadi masa itu adalah dia punya trend line dekat bawah adalah lebih kurang macam ni lah. Tak sebenarnya ni dia daripada tu lebih kurang macam ni guys. Dia tarik daripada ni macam ni tau. Sebelum sesi Eropa tu start, dia punya marking adalah lebih kurang macam tu. Dekat Ejuan Jadi lebih kurang macam tu tadi. Macam ni lah marking dia. Okay, lepas tu kita dekat edge 1. Okay, kita dah melihat secara kasar lah kita punya kawasan zone trend line. Okay, langkah yang kedua, SOP yang kedua adalah kita nak mencari harga tinggi dan harga rendah, ataupun harga rendah ataupun harga tinggi. Kalau dia downtrend, okay, macam ni ini contoh yang lebih besar lah. Kalau ini garisan putus-putus ni adalah pemisah hari lah. Hari ini sahaja. Ini kemarin, ini hari Selasa, ini hari Rabu, Selasa, ini hari Isnin. Okay, ini hari Jumaat lepas. Okay, 1 jam kan. Jadi bila kita nak mencari, saya ambil contoh apa itu, sebab ada ramai student yang DM saya, coach apa itu, macam mana cara nak tarik Fibo, okay, macam mana cara nak tarik Fibo. Okay, senang saja. Kalau masa tu kalau contoh macam semalam lah, saya ambil semalam punya, okay, yang ini news impact semalam ni panjang nih 150 pips tu. Okay, saya punya marking high and low sebelum news ni start, saya punya marking high and low adalah yang ni. Kita tentukan dulu mana yang tinggi, mana rendah. Okay, nampaknya yang ni, ini candle yang terakhir, okay, yang ni, ini harga paling tinggi. Okay, tapi kalau kita nak lebih detail, kita nak tengok timing tu, sebab benda dah berlaku guys. Bila market dah pergi, susah kita nak membuat analisis secara melihat lebih in detail. Sebab benda dah berlaku kan, betul, dia dah pergi dah, benda dah pergi. Tapi tak apa, kita masih boleh. So kalau contoh, oleh sebab market dah pergi, bila korang nak membuat pembelajaran, kita boleh pergi dekat M15. Sebab market dah jalan tau, kita tak nampak lah. Okay, saya nak ambil contoh yang semalam punya dulu. So news impact yang berlaku tu adalah dekat sini. Ini adalah news impact semalam. So sebelum news impact to start pada pukul 8.15 malam, telah berlaku satu harga tinggi dekat sana. Dekat sinilah harga tinggi. Tapi sebelum tu, waktu sesi Asia, waktu pagi tu, kita ada satu harga tinggi dekat sini. Okay, ada satu harga tinggi dekat sana. Okay, harga rendah adalah yang ni, harga rendah. Ini kemarin punya story ya, harga rendah dia. Jadi untuk kita mencari momentum yang ni, kita boleh membuat marking. Okay, yang ni adalah sesi Eropa ya. Sesi Eropa punya momentum yang ni, menuju ke atas ni sesi Eropa punya momentum. Bila kita nak mencari sesi Eropa yang kemarin punya sesi Eropa, kita marking up, kita dapati harga tinggi telah terbentuk dekat sana sini, harga rendah terbentuk dekat sini. Yang ni belum terbentuk lagi masa tu. Jadi kita ambil garisan horizontal, satu marking dekat atas harga tinggi, lepas tu kita ambil harga rendah. Okay, jadi kita dapat dekat sana dia menuju ke bawah. Jadi kita ambil Fibo kita daripada atas, oleh sebab dia downtrend, kita tarik Fibo menuju ke bawah juga. Okay, kita menuju ke bawah juga. Abaikan yang warna kuning ni ya. Okay,
secara otomatis masa tu harga dia candle masa kita marking ni warna hijau candle dah terbentuk tau, tak ada dah dia dah bergerak ke atas lah yang ni. Sebenarnya that's why saya tak berapa saya sebenarnya saya galakkan korang untuk membuat entry masa sesi Amerika, sebab bila kita nak membuat entry masa sesi Amerika, kita dah dapat zone SNR tu dah at least one of the zone dah respect. Contoh yang ni sesi bila news tu dia nak start dah berlaku satu respect zone yang telah terbentuk saat sesi Asia tu. Okay, lepas tu dia turun menuju ke news impact. Okay, lepas tu kita dapat confirmation daripada kita punya indicator dan kita sell 155 pips. Okay, tapi okay, alright. So that's why saya memang tak berapa minat nak entry sesi Eropah, sebab boleh juga tak ada masalah kalau nak lah. Tapi kalau sini saya lihat kalau kita nak entry juga kita tunggu berlaku rejection lah. Kalau tengok dekat sini berlaku rejection. Okay, lepas tu dah berlaku rejection, jadi saya dah boleh anggapkan yang ada rejection dekat sini sebab ada satu halangan roadblock dekat sana, dia tak boleh nak tembus ke bawah. Jadi kita ambil kita punya Fibo, kita tarik daripada atas ke bawah, oleh sebab market kita nak entry yang ni kan. Jadi kita marking lah, lepas kita dah dapat kita punya tarik Fibo tu, SOP yang seterusnya adalah kita nak pasang SNR. Jadi untuk level yang paling kita nak taruh resisten kita adalah dekat level 100. Level 100 dekat Fibo tu. Jadi kita marking. Macam tu. Lepas tu kita marking level support dekat area nombor 100 dekat bawah yang ni. Korang nampak tak dia terlindung dengan candle tu. Level 100 tu, 100 dekat Fibo, level 100. Level kosong, maafkan saya. Level 100 ni resisten, level kosong dekat Fibo. Abaikan extension yang dekat atas tu 161.8. Abaikan yang tu. Tak perlu tengok tu ya dulu. Jadi kita marking support dekat bawah. Support dekat bawah. Right, so kita punya retracement zone pula adalah di antara 50 dan 61.8% yang tu kita letak kita punya resistance, kita punya marking kita punya inilah marking kita punya marking kita punya golden zone ataupun retracement area. Retracement area. Guys. Right. So kita dah dapat tu, kita boleh buka kita punya Fibo. Kita dah kita dah buka kita buka Fibo kita. Yang ni abaikan dulu. Ini belum terbentuk lagi, kita nak entry dekat sini kan, betul tak? Jadi lepas tu jadi secara technical psikologi dia, kalau dia jatuh dekat sini saya nak buy, kalau dia jatuh dekat saya nak sell. Macam tu lebih kurang sebab dia SNR dah kan. Tapi masa ni harga dah jatuh dekat support dan membuat rejection, dia buat bullish engulfing. Lepas tu dekat sana sebenarnya kita boleh buat entry lah. So kalau kita dapat dalam tu dekat sana 43 pips. 43 pips. Memang dekat sesi Eropah ni jarang sekali dia menuju 100 pips. Dia memang mainan dia dalam 40 hingga 50 pips sahaja. Itulah sesi Eropah. Kalau orang tak percaya, orang boleh study. That's why kalau saya take profit lah. Nak tunggu apa lagi? Ada zone resisten dekat belah kiri. Tengok tu. Turun, kita buy dekat sana. Buy, lepas tu kita TP sebab ada level resisten dekat sana. Lagipun kita TP sebab stoch pun dah start bersilang sell semula. Jadi kalau kita tak yakin nak membuat entry buy dekat sana, dekat sini, kita boleh melihat pada stoch. Stoch kita punya indicator lah sebagai confirmation. So ini sekarang adalah dekat M15 lah. M15. Jadi kalau contoh kita nak buy, kalau kita tengok ada berlaku persilangan buy dekat
Storage, lepas tu dekat, kalau kita zoom out dia nampak sikit lah guys, sebab benda dah jadi tau, susah sikit nak melihat. Dekat sini ada persilangan lah, okay? Dekat RSI pun ada persilangan buy. Tapi kalau kita turun pergi M5, apa yang kita boleh dapat, kita tengok dekat M5 apa yang kita boleh dapat, lebih terang sedikit tak kita punya entry. Okay, ada persilangan dekat Stoch, dan persilangan tersebut lagi lebih tinggi. Kita poinkan persilangan tu, poin persilangan dengan persilangan selepas tu, tengok persilangan tersebut lebih tinggi daripada persilangan buy yang ni, lebih tinggi. Jadi itu adalah sangat tinggi dia punya confluence lah. Lepas tu MACD bersilang buy, Stoch, RSI pun bersilang buy. So kita boleh entry buy, itu adalah valid support area. Jadi take profit dekat kita exit apabila telah berlaku dekat MACD, tengok dia masuk paras positif. Okay. Ada yang sebelum ni tak pernah join saya punya education. Okay. Kita nak exit adalah, jangan risau sebab retracement area ni adalah apa orang kata, dia tak kuat, dia tak strong. Okay, dia tak berapa strong. Kadang-kadang dia strong, kadang dia tak strong. Bergantung pada, dia adalah kawasan-kawasan manipulasi lah bagi saya. Kawasan manipulation area. Okay, kalau itu nanti baru saya explain. Jadi bila kita buy, sebab dia dekat support, jadi kita entry, take profit dekat area support resistance lah. Okay, dekat sana berapa pip? Kalau contoh kita entry dekat sana, so kita dapat 61 pips. 61 pips, jangan tamak, memang dia tak akan sampai 100 pips. Okay, nak tolak lagi daripada korang punya spread of news, spread korang punya broker punya spread. Okay, memang dapat korang nak entry 60 pips cuncun, memang tak dapat. Dekat M5 ni memang spread dia ada kembang sedikit. Okay, memang korang dapat dalam 45 pips saja paling kuat. Okay, so itu adalah ni lah. Jadi so ini adalah valid resistance lah. Bila kita pergi dekat M5, dia tambahan lebih nampak. Ada satu resistance, dua. Ada satu, ada dua. Nampak satu, valid resistance lah. Satu, dua, dan tiga. Okay, so itu adalah entry untuk sesi Eropah lah, yang ke kemarin. Okay, korang nak saya lepas tu. So benda kita dah take profit. So kita pun dah take profit. Alright, jadi kita pun take profit, kita rehat sekejap, kita tak nak overtrade. Okay, memang itu dia punya rules. Memang tak payah nak re-entry, tak perlu nak cari entry lagi dah. Tak perlu. Okay, kita dah tip, itulah dia punya momentum tu. Sesi Eropah sekali. Okay, sesi, memang saya punya rules, saya tak akan trade lebih daripada 3 kali. Saya trade 2 kali sehari sahaja. Okay, itulah saya punya prinsip, saya punya disiplin lah. Apa yang saya belajar, behavior untuk sesuatu pair tu, dia memang akan strong. Dia punya momentum tu yang paling best kita nak entry adalah pada sesi Eropah dan sesi Amerika sahaja. Okay, kalau korang membuat entry di in the middle within that period lepas selesainya sesi Eropah sebagai contoh, korang cuba membuat entry, memang tak, momentum dia tak best lah guys. Mungkin ada juga lah, tapi tak, bagi saya lebih baik korang rehat lah. Okay, lebih baik rehat. Nanti sesi Asia, sesi US baru kita masuk entry semula. So untuk semalam punya tu, kalau sebab kita dah entry dekat sesi Eropah, lepas tu kita dah TP, jadi kita nak membuat zone SNR yang baru. Sebab lepas kita take profit dekat sini tadi, dekat area ni, jadi kita tunggulah, kita news impact berlaku dalam pukul 8.15 malam semalam, pukul 8.15 minit malam semalam waktu Malaysia. Jadi kita standby tunggu. Memang akan terbentuk harga tinggi, harga rendah yang baru guys. Memang benda tu akan berlaku. Jadi kalau saya tengok dekat sini, sebelum news impact pada pukul 7 malam telah terbentuk satu harga tinggi. Okay, kita dah boleh buat harga tinggi dekat sana. Dan secara tiba-tiba dia turun menuju ke news impact. Menuju ke kawasan, menuju ke 8.15 malam ya, menuju ke bawah. Okay, kalau kita tengok dekat Stoch, dia dah bersilang sell dan ada wujud lagi satu persilangan sell yang lebih rendah dekat sana kita point. Okay, yang ni memang entry sell dah lah. Ini news impact dah ni. Ini news impact ni guys.
So sel kita adalah dekat sinilah semalam kayak dekat area ni. Tapi bila kita lihat bila kita nak masuk news impact tu kan, kita nampak storage bersilang sel lebih rendah daripada persilangan sel sebelum tu. Okay, tapi macam saya bagi tahu, kita tak boleh sembarang terus nak membuat entry. Kita kena pastikan betul tak apa confirmation dekat atas. Jadi mesti wajib ada SNR ya. Wajib kena pasang SNR. Kita nak validkan kita punya entry. Itulah disiplin kita. Jadi oleh sebab masa pukul 7 malam semalam tu ada dah wujud harga tertinggi yang baru. Jadi saya 15 minit sebelum pukul 8.15 malam saya start membuat marking SNR yang baru. Jadi apa saya buat? Saya tengok harga dekat dia punya formation, harga tinggi yang ni telah dipecahkan oleh harga tinggi yang ni. Tapi yang ni kekal harga rendah, tak ada harga rendah yang lebih rendah daripada ni. Yang ni belum berlaku lagi. Jadi saya pun ambil marking saya tarik macam ni. Saya ambil yang ni harga tinggi, jadi saya tengok harga rendah, trend yang terkini dia daripada bawah menuju ke atas. Dia menuju ke atas. Jadi saya pun ambil Fibo saya. Kali ini bukan daripada atas menuju ke bawah. Saya tarik daripada bawah menuju ke atas. Okey. Saya ambil daripada atas menuju ke daripada bawah ke atas. Jadi selepas tu saya pun membuat marking SNR. Okey, level 0.00 adalah level resistant. Saya bagi dia warna amboi gelapnya. Saya nak bagi dia warna tu, wajib kena ada beza warna ya, baru kita tak keliru. Lepas tu kita insert lagi kita punya shapes yang baru. Okay, resistant yang baru dekat sini. Okay, itu adalah kita punya support. Lepas tu kita insert kita punya retracement area antara 50% dengan 61.8. Lepas tu kita bagi dia warna emas lah, golden zone ya. Bukannya tempat entry tau, itu bukan tempat entry tau, itu kawasan retracement. Okay, retracement area. Dia punya logik adalah apabila harga daripada area support macam ni, kita buka kita punya ni dulu. Buka Fibo kita dulu. Apabila harga daripada level support area bila dia menembusi, dia tembus, dia tak boleh nak terus tembus ke area support, area resistant. Dia mesti retrace dulu. Tengok dia turun balik dulu baru dia naik. So itu adalah retracement lah. Itu logiknya retracement. Itu logiknya function warna kuning ni. Okay? Kita tak boleh sembarang membuat entry. Ada confirmation. Kita memang akan membuat entry juga. Sebab entry kita dekat kawasan sinilah sebenarnya, dekat kawasan support semalam ya. Semalam punya news kita area entry sell dekat area ni. Tengok storage bersilang sell lebih rendah daripada yang ni. MACD bersilang, RSI bersilang. Lepas tu kita entry sell, ada tak bullish bearish engulfing? Ada. 1, 2, 3, 4 candle dia makan. Ini adalah dekat M5 lah. Ini adalah dekat M5. Jadi so bila kita melihat pada SNR kita yang kita dah marking ni, kawasan yang di atas ni adalah kawasan resistant. Jadi kita dah marking kita punya SNR yang baru. Okay, jadi kita nak connect, kita nak channelkan dia dengan level resistant yang waktu pagi tadi tu. Jadi kita tengok ni ada satu support dekat waktu pagi sesi Asia tu. So itulah sebab kenapa ada rejection of ada apa sebab ada rejection, dia tak dapat nak tembus sebab itu adalah support area. Kita tarik lagi lebih jauh, kita dapat lagi yang tu yang sebelum tu punya. Tapi dua ni dah memadai dah. Okay, lepas tu kita cari dekat bawah ni, kita tarik dia lebih, kita cuba tarik dia lebih jauh sedikit. Okay, tak ada pasangan dia, tak ada pasangan, tapi ada macam roadblock lah dekat sana, rejection yang kita boleh ambil kira. Okay, kiranya dekat sini ada dekat guys ni.
Ini kita boleh ambil juga sebagai support lah. That's why ada macam tak boleh tembus dia naik. Kita boleh ambil yang ni juga, okay, sebagai confirmation. Tapi memang inilah support, inilah area support. That's why masa harga naik, masa news impact tu berlaku, dia news impact kita sell dekat sini. Ada 2 news kan semalam. Kita sell, dia sampai sini saja. Lepas tu dia reject. Lepas tu dia retrace. Dia breakout kan. Tengok ni. Dia tak boleh nak tembus terus ke bawah. Dia mesti ada permainan dulu dekat area golden zone. Dia daripada sini tembus ke golden zone. Lepas tu dia naik. Dia turun lagi. Dia naik lagi. Ini M5 memanglah nampak banyak dia punya candle. Baru dia news to start. Baru dia junam. Okay, dekat sana apa yang berlaku dekat bawah ni. Tapi kita boleh hold pun daripada sini. Memang kita hold position daripada sini. Okay, kita hold tu sebab memang masa tu MACD dia menuju paras negatif. Tengok ni, dia daripada paras positif. MACD ni dia boleh memberitahu kita berapa strongnya zone sesuatu trend tersebut. Okay, kalau kita tengok MACD, yang memang ada yang tak dalam kelas kita ni, yang sekarang ni memang ada yang tak sempat belajar tentang MACD, bagaimana dia berfungsi. Okay, secara ringkas saya nak bagi tahu, MACD ni dia memberitahu kita kekuatan sesuatu trend. Okay, dekat sini dia dah bersilang sell dan dia terus menembusi kawasan neutral. Okay, kalau kita tengok sebelah kanan sekali ada paras 0.0, nombor bilangan 0.00 tu. Bila MACD dia menembusi level 0.0, itu adalah level sell yang dia dah masuk dalam paras bearish lah, bearish strong sell. Okay, dia dah maksudnya dia dah combo negatif, dia dah masuk negatif lah, negatif area yang memang bearish lah. Okay, lepas tu dia turun-turun, dia bersilang sell lagi sekali dekat area negatif lebih rendah daripada persilangan sell yang sebelum tu, dan re-entry adalah kawasan yang ni. Okay, apa sebab sell dekat sana, RSI Stoch pun dah bersilang sell dekat ini, MACD bersilang sell, RSI bersilang sell sekali lagi. So itulah re-entry area. Kawasan re-entry maksudnya kita boleh re-entry sell di area yang ini. Okay guys, so itulah analisis untuk yang semalam punya news lah. Okay guys ya. So saya harap korang boleh faham lah apa yang saya cuba sampaikan. Okay, terutama sekali untuk new student. Okay guys. Malam news kita punya hari ini memang agak sideways lah guys, memang sideways. Okay, banyak ni tak best untuk kita membuat analisis. So kita tengok kita punya RSI pun dia berada dekat kawasan tengah. Menyedihkan, dia tak berada dekat kawasan overbought dan oversold. Okay, dia tak berada dekat kawasan overbought. Right. So guys, saya rasa untuk kelas hari ini sahaja. Okay, saya harap boleh memberikan kefahaman dengan korang. Besok kita ada NFP atau FOMC. Okay, NFP kalau saya silap awal tau, pukul 8 malam kalau saya tak silap. NFP kalau saya tak silapnya, saya tengok dulu. Jadi besok saya cuba usaha untuk kita buat sesi kelas pada waktu sesi NFP itu. NFP 8:30 malam esok. Okay, non pump viral. Okay, esok ada 3 news yang berkaitan dengan NFP yang serentak dengan NFP 8:30 malam. Memang candle besok dia akan pergi sangat jauh guys. Okay, setting RSI. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, sila saya gambar ya, saya hantar dekat grup. So memang sebelum ni saya nak hantar dengan korang indikator yang Erun tu, tapi saya tengok ramai yang tak dapat nak join kelas sebab saya belum explain lebih detail tentang indikator tu. Tapi untuk Erun tu dia tak ada dekat smartphone tau. Erun tak ada dekat smartphone. Jadi tu masalah dia. Dia tak ada dekat phone. Jadi untuk lebih adil saya rasa lebih baik kita guna saya hantar dekat ni ya Nasrun.
Kalau kita tengok dekat sana, dekat ni korang boleh tengok nombor Stoch tu lah. Stoch tu 433. Okay, 533 pun boleh, 433 pun boleh. MACD 12.26.5. Moving average untuk MACD adalah 1. Okay, exponential previous indicator data lah. Okay, previous indicator data. RSI dia punya setting adalah 8, moving average dia adalah 14. Okay, previous indicator data juga. Alright. So, saya rasa itu sahaja untuk malam ini, guys. Saya harap korang dan memang mungkin korang masih untuk apa yang saya ajar dengan korang ni adalah kena wajib buat latihan supaya korang punya, memang dia susah untuk, mungkin korang rasa susah sebab korang baru sahaja terdedah dengan ni, tapi dia punya tips dekat sini adalah bila korang dah faham dan korang selalu buat latihan, korang dah tak perlu nak menghafal, korang faham benda tu. Okay, macam sekarang ni saya tengah mengajar korang, saya tak perlu sembarang, saya tak merujuk sembarang buku, tak ada buku pun depan saya hanya ajar korang apa yang ada dekat dalam minda saya, dekat otak saya, dekat apa yang saya faham dan saya dah pelajari lah. Okay, korang nak jadi macam tu, korang kena rajin buat latihan. Saya dah sampaikan ilmu dengan korang. Okay, saya dah sampaikan ilmu. Memang dia tak akan sehari dua, memang tak akan dapat. Kena banyak buat latihan demi latihan. Okay, dalam trading ni guys, kita merisikokan kita punya wang untuk tujuan nak kembangkan wang ringgit kita. We are going to make money. Itu tujuan kita. Jadi bila kita nak membuat entry, kita tak boleh sembarang nak membuat entry dengan harapan akan ada magic yang berlaku, ada apa orang kata magic ataupun miracle yang market akan naik. Tak, percayalah, tanpa ilmu semua entry yang korang buat akan menjurus kepada kegagalan. Sebab quality entry yang valid hanya berlaku, bagi saya lah, pendapat saya sendiri, hanya berlaku 2 kali sehari saja, iaitu sekali dekat Eropah dan sekali dekat US. Okay, selain daripada tu, korang akan cenderung floating dan menunggu terlalu lama. Alright, floating lah, dia punya pips pun tak besar dan boleh menyebabkan korang rasa stres. Okay, emosi terganggu. Okay, so guys, itu yang saya boleh sampaikan setakat ini. Okay, itu yang saya boleh sampaikan setakat ini, malam inilah. So esok kita go lagi, kita ada NFP. So kita teruskan pembelajaran korang, okay guys. So saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Saya akhiri. Okay. Terima kasih. Salam sejahtera, selamat malam. Right, assalamualaikum dan sama-sama Rebecen. Sampai jumpa lagi pada hari esok. Sama-sama. Syarul, yang new student yang baru join hari ini, jangan terus masuk live ya. Saya nak korang buat latihan. Okay, sebab kalau korang tanpa latihan yang cukup, korang akan cenderung untuk terlupa SOP yang saya dah ajar. Apa sebab korang terlupa? Sebab emosi korang tu mengganggu, sekarang ilmu saya dah sampaikan, tapi emosi kita tu yang boleh memusnahkan kita sebagai seorang trader adalah emosi kita, kawalan emosi kita. Itu sahaja yang boleh menjatuhkan seorang trader. So rahsia dia kalau nak ni latihan. Okay guys, so itu sahaja untuk malam ni. Saya end kita punya kelas pada malam ini. Sampai jumpa esok. Okay, bye.